Assalamualaikum, Yoshmina. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki dan diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey, hari ni kita nak borak pasal apakah yang berlaku untuk dalam anime Demon Slayer season keempat. Okey guys, sebelum kita sambung video aku nak bagi tahu ni, aku baru je jumpa satu ID shop yang jual jersey retro anime yang design cantik gila, iaitu Zone Label. Dari segi kualiti baju dan juga design, korang boleh try sendiri, memang mantap. Aku pun sangat berpuas hati. Dan sekarang ni diorang ada design-design anime macam contoh Demon Slayer, Naruto, Jujutsu Kaisen dan macam-macam lagi. Jadi kalau korang tengah cari baju-baju anime yang berkualiti dan cantik, aku recommend sangat-sangat untuk korang beli dekat Zone Label. Memang tak rugi langsung, yang rugi kalau korang tak cuba. Dan link IG shop aku ada letak dalam description, ok? Untuk anime Demon Slayer season ketiga baru je tamat bulan lepas, yang mana untuk dalam season yang ketiga kita dapat tengok journey yang baru Kamado Tanjiro untuk mendapatkan pedang yang baru dekat Swordsmith Village. Dan dekat sini beliau telah pun berjumpa dengan beberapa karakter iaitu Genya, Mitsuri Kanroji dan juga Muichiro Tokito. Malah tanpa disangka sewaktu diorang semua berada dekat Swordsmith Village, mereka semua telah pun diancam dengan serangan daripada dua Apamudemon iaitu Gyoko yang merupakan Apamudemon yang kelima dan juga Hatengu yang merupakan Apamudemon yang keempat. Sekali dua Apamon yang muncul untuk dalam season kali ni. Tapi nasib baiklah untuk dalam season yang ketiga tak ada karakter pun yang terkorban sewaktu diserang oleh mereka. So untuk dalam season yang ketiga ni memang banyak gila lah benda yang cukup besar telah pun berlaku. Antaranya Tanjiro telah mendapatkan pedang yang baru dari zaman dulu dia lawan dengan robot Yorichi tu. Lepas tu Muichiro Tokito dan juga Mitsuri Kanroji telah pun berjaya untuk membangkitkan Demon Slayer Ma untuk berhadapan dengan Gyoko dan juga Tengu. Dan satu lagi benda yang paling mengejutkan apabila Nezuko immune dengan cahaya matahari. Jadi bagi pendapat aku, secara overall untuk dalam season yang ketiga best je. Tapi mungkin aku lebih prefer season yang kedua. Sebabnya aku boleh cakap dari segi fight scene dan juga ketegangan pertarungan, 100% season yang ketiga tak boleh nak lawan dengan season yang kedua. Season yang kedua sewaktu diorang semua berhadapan dengan ancaman Apamudemon yang ke-6 memang padu habis main. Tapi tak apa, aku percaya sangat untuk dalam season akan datang pasti akan ada event yang jauh lebih hype nak dibandingkan dengan season yang lepas. Dan untuk dalam video kali ni aku akan sharekan sikit sinopsis apa yang bakal berlaku untuk dalam season akan datang. Jadi tanpa melengahkan masa, jomlah kita start sekarang. Percaya ataupun tak, anime Demon Slayer sekarang ni dah nak sampai ke penghujungnya, yang mana hanya tinggal 3 je lagi arc yang cukup besar bakal berlaku sebelum tamatnya anime Demon Slayer, iaitu Hashira Training Arc, Infinity Castle Arc dengan Sunrise Countdown Arc. Cumanya meskipun anime Demon Slayer ni dah nak sampai ke penghujungnya, korang jangan risau tau, sebabnya aku percaya sangat season yang keempat bukannya season yang terakhir untuk dalam Demon Slayer, tapi berkemungkinan besar masih ada lagi 1 ataupun 2 season untuk sampai ke penghujungnya kalau diorang tak ada planning nak adaptasikan salah satu arc jadi movie. Dan aku percaya mungkin boleh jadi anime season yang keempat akan diadaptasikan bermula dari Hashira Training Arc sehinggalah permulaan pertarungan yang cukup besar dalam Infinity Castle Arc. Mungkin boleh jadi diorang akan adaptasikan 2 pertarungan yang bakal berlaku, iaitu Shinobu Kocho menentang Duma dan juga Zenitsu menentang Kairaku. Andai kata untuk dalam season yang keempat sebanyak 12 ke 14 episod. Demon Slayer season yang keempat bermula dengan selepas tamatnya event Swordsmith Village Arc dan Tanjiro kembali semula ke Butterfly Mansion. Tanjiro pun rehat lah dan dapatkan rawatan dekat sana sampaikan seminggu gak lah Tanjiro tak sihat. Lepas tu Kakoshi yang ada dekat sana pun ditanyalah pasal Nezuko dekat Tanjiro kan. Awalnya semuanya baik je dekat sana, semuanya tenang je. Tapi bila Zenitsu dah balik semula dekat Butterfly Mansion, tu dia, memang kepoh satu kampung lah ceritanya guys. Lepas beliau melihat keadaan Nezuko yang tak boleh bercakap, cumanya bengongnya si Zenitsu ni, dia bengang gila dengan Inosuke sebabnya Nezuko panggil dia sebagai Inosuke. Terus berubah muka member nak bunuh si Inosuke tu. Memang bengong gila si Zenitsu ni kan. Lalu tak lama lepas tu telah berlangsungnya emergency meeting untuk ke semua pillar. Cumanya Oyo kata sama tak adalah dalam meeting ni sebabnya keadaan dia sekarang ni dah semakin kritikal dan wife dia yang gantikan Oya kata sama untuk bersama dengan kesemua Hashira. So
So, agenda utama untuk dalam meeting diorang kali ni adalah berkaitan pasal Demon Slayer Ma yang telah dibangkitkan oleh Mitsuri Kanroji dan juga Muichiro Tokito. Lalu diorang pun ceritakanlah apa sebenarnya yang telah pun berlaku dan apa situasi yang membolehkan diorang membangkitkan Demon Slayer Ma tersebut. Yang mana Tokito beranggapan berkemungkinan besar untuk membangkitkan Demon Slayer Ma, seseorang tu perlu dalam situasi diambang hidup atau mati. Kiranya nyawa diorang dalam bahaya lah kan. Lepas tu heart rate seseorang tu harus mencecah sehingga 200 BPM dan badan diorang akan menjadi panas bakar. Tambah satu lagi, suhu badan diorang seakan kena demam panas. Tu teori yang telah dibuat oleh diorang sewaktu dalam meeting tersebut. So misi utama diorang sekarang ni, diorang semua perlu training untuk membangkitkan Demon Slayer Ma. Jadi waktu diorang semua dah macam habis training, Gyu pun dah nak pergilah dari situ kan. Tapi Sanimi cakap lah, tunggu dulu, kau jangan pergi lagi, kita kena buat planning untuk masa akan datang. Tapi Gyu tetap nak pergi disebabkan dia tak berminat untuk stay dekat situ lama-lama dan dia cakap dia tak sama macam diorang. So disebabkan apa yang telah dikatakan oleh Gyu pun membuatkan Sanimi bengang lah. Dan waktu diorang baru je nak bergaduh, tiba-tiba Gyome terus dia cakap, semua duduk, aku ada benda nak cadangkan. Dan cadangan Gyome tu rupanya adalah Hashira training, yang mana diorang kumpulkan ke semua anggota Demon Slayer Corps dan diorang perlu menjalani training bersama dengan kesemua Hashira secara individu. Start je dari sini lah bermulanya Hashira training. Waktu ni kita akan dapat tengok lah macam mana cara Hashira training ke semua budak-budak tu kan. Memang hardcore gila babeng, terutamanya si Iguro Banai dengan Sanimi. Tapi ada juga yang pilih bulu tau. Sebagai contoh, Muichiro Tokito layan Tanjiro bukan main elok lagi, tapi dengan lain, memang dia layan macam tak ada kaitan langsung dengan dia training kau. Cumanya kalau ikutkan training Hashira tu memang pendek sangat. Sebab itulah aku percaya sangat season yang keempat akan berakhir dekat satu ataupun dua pertarungan pembukaan dekat dalam Infinity Castle Arc. Lagipun match di antara Zenitsu menentang Kaikaku tu memanglah epic gila kan. Aku yakin sangat dalam anime nanti akan jadi satu pertarungan yang cukup hype. Tapi match dorang ni pendek sangat-sangat, lagi simple dari pertarungan di antara Muichiro Tokito menentang Yoko. Cumanya match dorang ni hype sebabkan Zenitsu kan. Sila-sila match di antara diorang berdua ni tak sampai 2 episod pun. Sebab itulah aku rasa better match di antara Zenitsu menentang Kaikaku selit juga je dalam season 4 nanti. Aku tak pelik pun kenapa setiap season untuk anime Demon Slayer episod dia tak banyak. Sebabnya dalam setiap episod pun diorang dah spend banyak untuk menghasilkan kualiti animation yang cukup tinggi. Jadi aku yakin sangat 2 ataupun 3 match untuk dalam Infinity Castle Arc nanti akan berjaya untuk mengalahkan pertarungan yang cukup sengit di antara Uzui Tengen, Tanjiro, Zenitsu dengan Inosuke menentang Daki dan juga Gyutaro. Dan berkemungkinan untuk season 4 nanti akan keluar pada tahun depan ataupun 2025. So stay tune sih, okay? Jadi guys, apa pendapat korang untuk season 4 nanti? Apa yang paling korang excited nak tengok? Apa yang bakal berlaku untuk dalam season yang keempat? Just drop je komen dekat bawah dan sharekan pendapat pasal season yang ketiga. Apa pendapat korang, okay?